Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sementara saya cari bahan jap. Tolong tolong ni apa? Yang perempuan boleh tolong buka kamera pakai tudung sebab kita nak buka kamera untuk kita screenshot. And then kalau boleh tolong masuk kelas guna email siswa ya. Okay, boleh buka kamera. Okay, tolong buka kamera. Okay, ready ya? Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Okay, dekat group saya ada share satu slide. Slide ni yang berkaitan tugasan 2 kita yang saya terangkan hari tu. Tugasan 2 tu kan kita kena buat penulisan. Okay, contoh dia kat sini. Kalau awak buat penulisan perkhemahan, apa yang perlu ada dalam awak punya penulisan awak tu? Penulisan perkhemahan mesti ada pengenalan dan sejarah perkhemahan, definisi perkhemahan, tujuan perkhemahan, jenis kemah, pengendalian kemah, kawasan berkemah dan langkah-langkah keselamatan. Okay, kalau volunteering dia ada list-list dia sendiri. Okay, then kemahiran rekreasi, aktiviti kayak, untuk kayak ada aktiviti dia sendiri. Untuk rafting pun ada list-list dia sendiri. And then kemahiran ikhtiar hidup ada list-list dia sendiri. Kemahiran ikatan sampailah sekali aktiviti trekking dan hiking. Semua saya dah masuk dalam apa? Dalam awak punya group WhatsApp lah. So awak boleh rujuk dekat boleh rujuk dekat group WhatsApp awak tu. Saya dah masukkan semua dalam tu. Okey, boleh? Boleh. Okey, untuk grup awak ni grup A kan? Betul tak? Betul. Okey, ni grup A, grup B pagi tadi pukul 8. Okey, so minggu ni kita akan tengok topik definisi apa itu kepimpinan lah. Maknanya daripada definisi sampai tugas-tugas pemimpin. Lepas tu kalau awak buat aktiviti, apa tugas-tugas seorang pemimpin sebelum aktiviti, semasa aktiviti dan selepas aktiviti. Okey, definisi kepimpinan. Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada sesuatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Maknanya kepimpinan ni sesuatu macam dia arahan, tapi arahan dia dalam keadaan yang tak memaksa lah. Maknanya dia macam lebih kepada dia macam ada satu benda lain yang menyebabkan awak boleh buat. Contohnya macam awak pergi berkemah. Sebab apa awak pergi berkemah? Sebab untuk tugas menyelesaikan tugasan ni lah, tugasan khusus ni. And then pemimpin pula ialah individu yang diamanahkan memimpin
subordinate. Subordinate adalah maksud dia pengikut lah, ke arah mencapai matlamat. Mana pemimpin ni seorang yang memegang amanah lah, seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin sesuatu kelompok atau sesuatu kumpulan untuk menyelesaikan masalah, menuju sesuatu matlamat, menuju destinasi ke, macam tu. Itu maksud, maknanya dia adalah seorang yang dilantik secara formal atau informal untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Okay, and then kita boleh tengok apa ciri-ciri pemimpin. Seseorang pemimpin, mentaliti dia mestilah bijak dan boleh membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak. Maknanya dekat sini, sebelum dia melakukan sesuatu atau membuat sesuatu keputusan, dia mestilah seorang yang bijak dan boleh membuat perhitungan ataupun boleh berfikir panjang lah. Dalam bahasa ringkas dia boleh berfikir panjang. Contohnya, kalau kita nak pergi berkemah, okey, sebelum berkemah seorang pemimpin tu dah fikir, kalau kita berkemah kat sini apa impact dia, kalau kita berkemah kat sini apa langkah keselamatan dia, kalau berkemah dekat sini apa perlu barang keperluan. Dia dah fikir panjang dah sebelum dia berkata-kata ataupun melakukan sesuatu tindakan. Dia tak mestinya berkata-kata, melakukan tindakan pun seorang pemimpin perlulah bijak. Okay, and then kemasyarakatan. Kemasyarakatan sedia memberi dan menerima pendapat dan kritikan. Maksudnya, contoh, kalau kita nak berkemah dekat sesuatu tempat tu, dia bagi pendapat. Okey, kalau kemah kat sini, apa kelebihan dia? Apa kekurangan dia? Kalau kat sini, apa kekurangan dia? Apa kelebihan? Dalam masa yang sama, walaupun dia bagi pendapat, dia kena terima pendapat rakan-rakan ataupun ahli kumpulan yang lain ataupun orang yang dipimpinnya. Contoh, walaupun pendapat tu berlainan, tapi dia kena menerima. Tak semestinya guna pakai, tapi terima. Maknanya dia tak boleh secara tak boleh autokratik. Dia kena seseorang yang boleh bertoleransi. And then kesedaran, menyedari kelemahan dan kekuatan pada diri sendiri. Maksudnya seorang pemimpin tu dia mesti tahu kekuatan dia. Kekuatan dia apa? Okey, tapi dalam masa sama mesti semua orang mesti ada kelemahan. And then kelemahan dia tu dia bukan terpaksa, dia mesti mengakui kelemahan dia. Tak ada orang yang tak ada kelemahan. And then morality, dia mestilah berdisiplin. Berdisiplin ni maksudnya, contoh kalau awak nak buat meeting, seboleh-bolehnya pemimpin lah datang dulu. Contohnya macam awak ketua kumpulan, kalau meeting pukul 8, sekurang-kurangnya pemimpin datang 7.45 ataupun dia lah paling awal. Tapi selalunya kalau dunia realiti selalunya terbalik, orang atasan yang datang lambat. Okey, empati, kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati. Maknanya dia, contoh kalau rakan kumpulan dia tak siap kerja, dia mempunyai empati lah mungkin. Tapi kalau sekali dia tak siap kerja, bolehlah empati. Tapi kalau 10 kali bagi tugasan, 8 kali orang yang sama juga tak siapkan tugasan, maknanya something wrong somewhere lah dekat seseorang tu. And then berkebolehan melihat secara objektif masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Macam saya cakap tadi, dia boleh tengok lah anggota-anggota yang jenis mengulat, dia kena tahu lah apa yang perlu diambil tindakan. Okey, jenis-jenis kepimpinan. First, secara semula jadi. Semula jadi ini mempunyai identiti dan interpersonal yang dikagumi dan dihormati. Mempunyai kemahiran tertentu. Maknanya kat sini, dia ada identiti semula jadi ni macam dia pandai bercakap, dia semula jadi dia pandai mempengaruhi dengan kata-kata. Maknanya dia memang dilahirkan macam tu. Tapi tak semestinya benda yang tu kita tak dipupuk. Walaupun ada orang dia semula jadi, ada orang dia boleh pupuk cara-cara bercakap apa semua tu untuk mempengaruhi seseorang yang lain. Okey, seterusnya ada yang jenis kepimpinan berkarisma, iaitu berorientasi, kreativiti dan inovasi, menggunakan pengaruh terhadap pengikutnya. Kalau berkarisma ni, seseorang tu dia macam dia kreatif. Macam contohnya kalau dia nak pergi berkayak kat sesuatu tempat tu ataupun nak kemah satu tempat tu, orang kata tempat tu macam susah nak pasang kemah kat situ sebab angin kuat ke, ataupun dia nak pergi main aktiviti tali. Bila nak set up falling fork, orang kata situ susah nak set up falling fork sebab tak ada kemudahan. Tapi dia kreatif, dia pandai set up, dia boleh juga set up kat situ. Maknanya bila pengikut dia ataupun ahli kumpulan dia tengok, maknanya pada masa-masa akan datang bila dia set up tali kat tempat lain, orang semua dah percaya kat dia. Itu adalah seseorang yang jenis-jenis berkarisma. Okey, kepimpinan birokratik, memperolehi kuasa rasmi melalui pelantikan jabatan. Ni macam contohnya
bila awak nak pergi berkhemah, awak buat satu ahli jawatankuasa. Awak ni AJK makanan ataupun AJK penempatan. Itu adalah secara birokratik lah, maknanya dia dilantik. Okey, tugas-tugas pemimpin dalam rekreasi luar sebelum program, apa tugas dia? Okey, first menguruskan kertas kerja. Itu paling penting. Awak mesti buat kertas kerja lah. Takkanlah orang bawah selalunya menguruskan kertas kerja ni setiausaha lah yang akan buat kertas kerja. And then membentuk ahli jawatankuasa. Sebelum awak buat kertas kerja tu, awak dah bentuk dah sebenarnya ahli jawatankuasa, sebab awak nak tetapkan siapa orang paling tinggi, siapa nombor 2, SU, bendahari, AJK makanan, AJK pendapatan, AJK peralatan, AJK aktiviti. Semua dah ada tugas-tugas masing-masing sebelum buat aktiviti lah. Lepas tu merangka program. Bila awak dah ahli jawatankuasa, awak boleh rangka program. Kalau makan sehari beberapa kali, pagi, tengah hari, petang, ataupun 6 kali sehari, selalunya 6 kali sehari. Okey, lepas tu apa bahan makanan yang perlu, bajet. Bila ada makanan kena minta kat bendahari bajet, bagi tahu bajet berapa, sebab kita berapa ada ahli. And then kalau AJK peralatan, apa peralatan nak bawa, dia kena bincang pula dengan AJK aktiviti. AJK aktiviti tetapkan kat tempat tu nak berkayak. Tapi kalau nak berkayak, awak kena pastikan awak pergi camp tu dekat tempat yang ada sungai lah, ataupun ada tasik. Kalau awak pergi camp kat atas gunung, awak kena merangka aktiviti lain pula lah. Okey, menentukan pemilihan tempat dan masa. Ni pemilihan tempat dan masa perlulah sesuai. Contohnya macam kalau awak nak berkhemah tepi pantai, katakanlah awak nak khemah tepi pantai kat Terengganu bulan 12. Tak sesuai lah, sebab bulan 12 musim monsun, air kuat, lepas tu ombak kuat, air pasang, tu tak sesuai. So kena cari tempat yang sesuai. Contoh kalau awak nak berkhemah juga kat Terengganu, mungkin bulan 3 atau bulan 4 sesuai, sebab masa tu air lebih tenang berbanding pada musim monsun lah. Okay, mengambil kira aspek keselamatan. Keselamatan ni maksudnya macam satu tempat tu senang tak nak akses dekat dengan hospital ataupun balai polis, ataupun kalau terjadi sesuatu awak nak kontak siapa. Itu dia maksud dia, aspek keselamatan. And then menyediakan anggaran perbelanjaan. Okay, bila awak dah tetapkan aktiviti apa semua, makan macam mana, apa semua macam mana, perjalanan tu naik apa, lepas tu mesti adalah perbelanjaan supaya awak tak terlalu bajet tu lebih tak apa, jangan kurang. Kurang nanti awak terpaksa catu sesuatu benda lah dalam masa awak ni. Okey, semasa program pula apa yang perlu buat seorang pemimpin? Memastikan matlamat dalam aktiviti capai. Mana setiap aktiviti tu mesti ada matlamat. And then memastikan agar aktiviti dilakukan berjalan lancar. Mana kat sini contoh awak nak berkayak. Sebab nak memastikan aktiviti lancar, kalau awak berkayak dekat Terengganu pada bulan 12 dekat laut, memang tak boleh langsung lah buat aktiviti tu. So awak bila untuk memastikan awak kat atas ni awak dah plan dah kat mana awak nak buat aktiviti, and then masa apa semua. Okay, membuat penilaian dan laporan semasa aktiviti. Masa aktiviti awak dah menilai dah aktiviti tu awak tu okey tak okey. Okey, menguruskan persediaan dan kebajikan peserta. Okey, merancang perjalanan masuk peserta yang terlibat dalam program. Ni semua orang-orang yang dilantik lah perlu mengawal dan mengurus ahli kumpulan supaya mendengar arahan yang ditetapkan. Okey, melaksanakan tugas seperti yang dirancang, mengurus keselamatan. Mengurus keselamatan ni macam tadi yang saya terangkan lah. Kalau terjadi, kalau kita macam mana kita nak elak daripada terjadi sesuatu yang benar kita tak ingini. Bila kita dah cuba, tapi kalau berlaku juga kemalangan ataupun benda yang tak diingini, apa yang kita perlu buat? Okey, memastikan semua peserta terlibat mendapat makanan. Ini yang AJK makanan dan bendahari lah. Sebab tu saya kata bajet semua kena okey, supaya semua dapat makan. Okey, last sekali memastikan ahli supaya berhati-hati dan lakukan sesuatu mengikut kumpulan. Okey, selepas program pula apa dia? Selepas program, okey, first dapat membentuk personality. Dapat membentuk personality maknanya seseorang pemimpin tu mungkin dulu dia malu-malu ataupun dia segan-segan ataupun dia agak kurang fasih bercakap di hadapan ramai. Lepas ni dia dapat satu personality yang baru. Tapi kalau dapat personality yang negatif tu tak baguslah. Mengembangkan tingkah laku positif serta hubungan sosial, maknanya dia dah pandai berkomunikasi. Bukan dah pandai, maksudnya mungkin dah lebih mahir lah berkomunikasi berbanding sebelum awak melakukan aktiviti. And then melatih rasa tanggungjawab dan prihatin kepada keselamatan orang lain. Kat sini macam saya cakap tadi,
Bila awak jadi seorang pemimpin, awak dah pastikan keselamatan tempat tu macam mana. Kalau jadi sesuatu, apa tindakan yang awak perlu buat. Itu adalah tugas-tugas seorang pemimpin. Okey, menilai sama ada yang dirancang atau yang di sana tercapai atau tidak. So kena buat penilaian lah lepas apa ni, kita panggil akan buat postmortem. Supaya kalau kita buat lagi aktiviti, kita mampu mengambil langkah-langkah awal lah kalau sesuatu yang kita tak nak tu. And then proses pengumpulan data tentang tindakan sebagai ketua menjalankan tugas dengan amanah. Maknanya awak ada 10 aktiviti, awak tik ni data kalau secara formal dia awak tik ini berjaya. Kalau semua berjaya, baguslah. Bersikap terbuka, menerima segala nasihat jika mempunyai kesalahan. Maknanya contoh ada 10 aktiviti, 7 aktiviti berjaya, 3 aktiviti tak berjaya. So awak kena terbuka. Mungkin ahli kumpulan yang lain bagi pendapat sebab apa kita tak berjaya buat tu. Awak kena ambil lah nasihat tu. Tapi dalam sama awak kena tapi nasihat tu. Kadang-kadang ada yang kita boleh ambil bulat-bulat, ada yang kita kena ambil contoh dia bagi 5 poin, mungkin kita ambil 4 poin macam tu. Mempunyai keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab dan berpandangan positif, sentiasa mencari penyelesaian yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Kepemimpinan pemimpin. First, mestilah mempengaruhi ahli kumpulan. Ahli kumpulan akan dipengaruhi oleh pemimpin untuk bertindak secara efektif supaya aktiviti yang telah dirancang dapat berjalan dengan berkesan. Maknanya kat sini, dia ada satu aura, orang cakap, ataupun dia ada satu keterampilan yang boleh mempengaruhi ahli kumpulan. Apabila dia cakap, contoh, sediakan sesuatu alatan, maknanya ahli kumpulan mampu mendengar arahan dia, itu sangat baguslah. Menjadi tauladan kepada ahli kumpulan. Itu ciri-ciri kepimpinan seperti kegigihan, keazaman dan keyakinan dijadikan teladan oleh ahli kumpulan. Maknanya sini seorang pemimpin mestilah bersikap baik. Contoh datang awal. Ada meeting, seorang pemimpin tu harus datang awal lah supaya orang lain pun datang awal. Dia panggil walk the talk. Kepimpinan meraih tauladan. Membantu ketua mengurus secara berkesan. Berupaya membentuk pasukan yang mantap dan memberi rangsangan kepada pasukan agar matlamat dapat dicapai. Dan sekali mempunyai autoriti untuk mengarah. Seorang pemimpin harus diberi autoriti supaya dapat menjalankan tugas dengan berkesan dan dihormati dan disegani oleh ahli kumpulan yang lain. Maknanya sini awak kena menghormati pemimpin awak. Dia mesti ada kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, tak gunalah dia jadi pemimpin. Kalau dia arah, suruh buat sesuatu tugas, awak tak buat. Itu tak bagus. Pemimpin berwawasan menjadi seseorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas akan membawa sesebuah organisasi ke arah tujuan yang lebih jelas dan bermatlamat. Pemimpin yang berwawasan mempunyai pandangan yang menyeluruh mengenai tugas utama yang digelas. Pemimpin yang berwawasan mempunyai matlamat untuk menaikkan nama sesebuah organisasi di bawah kelolaannya. Dengan mempunyai matlamat yang jelas, objektif akan tercapai dengan kerjasama yang baik dengan orang bawahan. Ini kerana penggerak kepada sesuatu kerja dilakukan oleh orang bawahan. Oleh itu amat penting seseorang ketua untuk menjelaskan matlamat dan target yang ingin dicapai kepada orang bawahannya agar segala usaha yang dilakukan bersama mampu menepati sasaran yang ditetapkan. Jenis-jenis kuasa. Ada sesuatu jenis kuasa yang sah. Kuasa yang sah ni merupakan kuasa yang dimiliki oleh pemimpin disebabkan autoriti yang terdapat pada peranan dan juga fungsi jawatan disandang. Maknanya peranan dia maksud kat sini, awak AJK persiapan tempat. Apa peranan awak AJK persiapan tempat? Awak nak pastikan tempat tu macam mana awak nak. AJK persiapan peralatan. Alatan apa awak nak ni? Awak kena komit berhubung dengan AJK aktiviti supaya dia tak ni, contoh awak nak pergi berkayak tiba-tiba tak bawa peralatan kayak, tak boleh lah. And then kuasa ganjaran, potensi untuk mengerik orang lain melalui sumber berbentuk ganjaran. Contoh dia macam ni, katakanlah awak nak pergi camp 2-3 hari lagi, sebelum tu awak mesti set up barang. Waktu nak set up barang tu awak mempengaruhi ganjaran. Macam contoh bila set up, patut contoh rancang habis pukul 12, start set up pukul 9, habis pukul 12. Tapi disebabkan awak pemimpin yang orang panggil ada idea,
Awak cakap kalau kita siap awal, kita boleh balik awal. Maknanya contoh pukul 9 start, pukul 11 dah siap. Itu melalui ganjaran lah. Ahli kumpulan akan rasa, oh baik kita buat cepat-cepat laju-laju boleh balik awal. Itu melalui ganjaran. Ganjaran dia boleh balik awal. Patutnya balik lambat tapi boleh balik awal sebab kerja dah siap. Okey, kuasa rujukan. Pengaruh dimiliki oleh individu disebabkan oleh kekuatan hubungan dengan organisasi yang lain. Kat sini awak satu organisasi. Contoh macam awak nak pergi berkempen. Tapi awak rapat dengan awak nak bila nak berkempen awak kena pergi kat store ambil barang. Okey, awak rapat dengan penjaga store ni. Bila awak dah set up, lepas tu tiba-tiba awak balik. Orang tu dah nak tutup store. Tiba ada satu barang lagi tak ambil. Bila awak ada hubungan yang baik dengan orang yang jaga store ni, awak cakap elok dengan dia, dia sanggup buka store balik supaya awak ambil barang. Padahal sebenarnya dia boleh je terus tutup sebab tu kuasa dia. Tapi sebab awak ni selalu cakap dengan dia elok, awak berbudi bahasa, hubungan awak dengan dia baik, awak seseorang yang contoh awak wasiat dia pada waktu yang betul, cara awak cakap tu betul, so dia akan memudahkan kerja awak lah. Okey, pemimpin ni adalah melalui formal dan melalui tidak formal lah. Formal ni maknanya ada jawatan yang tertentu, contoh jawatan ketua polis, jawatan VC, jawatan dekan. Jawatan ni diiktiraf oleh rasmi secara organisasi lah. And then yang tak formal ni ketua yang dipilih ramai-ramai, maknanya semua orang lantik dia. Macam awak nak pergi berkempen, awak lantik seorang ketua macam tu. Okey, ni perbezaan formal dengan tak formal. Okey, secara ringkas saya terangkan yang formal ni dia sesuatu jawatan yang ada buku ditulis. Contoh jawatan ni dia perlu seseorang, contoh awak nak minta jadi guru. Jawatan guru ni mestilah seseorang yang ada degree. Lepas tu lah mestilah kalau nak ajar PJ kena daripada sains sukan. Itu adalah formal. Mana informal ni jawatan ni dia tak ada buku, tak ada tulis. Awak ni kena daripada mana-mana, maknanya dalam satu kelompok tu nampak awak ada ciri-ciri pemimpin, dia lantik awak. Okey, lepas tu kuasa untuk yang formal ni, contoh awak punya kuasa, contoh awak katakanlah awak dekan. Okey, apa kuasa awak? Awak boleh menetapkan pelajar kena pakai macam mana, apa macam mana, awak boleh ambil tindakan kepada staf-staf awak kalau tak buat kerja. Itu adalah dia ada buku lah yang untuk macam undang-undang atau law. Okey, maknanya informal ni sesuatu yang contoh kalau ahli kumpulan awak tu tak boleh kerjasama, tapi awak dilantik sebagai ketua, awak pun boleh ambil tindakan, tapi dia tindakan secara yang tak ada dalam buku, tak ada dalam law. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada sih. Okey, tak ada soalan berkaitan assignment. Saya dah hantar dalam grup WhatsApp je. Dalam grup WhatsApp tu nanti awak boleh rujuk yang saya dah masukkan. Okey, kalau tak ada soalan, boleh saya tamatkan kelas. Kita jumpa pada hari Isnin petang pukul 5 ya. Boleh. Boleh. Okey, semua orang dah ada tolong take alert lah sebab kita dah bagi kumpulan pilih masing-masing. Apa-apa boleh tanya dalam grup. Kita jumpa hari Selasa. Assalamualaikum dan selamat bercuti. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome.